Kita intro dulu. Seekor lagi katak telah melompat pada hari ini menghampiri umpan. Kalau peribahasa dahulu mengatakan mati semut kerana gula, mungkin peribahasa yang moden ini kita boleh katakan mati katak kerana duit. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak gayanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ini kita menyaksikan seekor lagi katak melompat terkedik-kedik kegirangan menuju ke arah duit. Memperkenalkan ahli Parlimen Tanjung Karang iaitu Datuk Dr. Zulkifli Hanafi yang merupakan orang yang sama tuan-tuan dan puan sekalian yang telah saya berceramah sepentas ketika menjelang PRN 6 negeri baru-baru ini. Masa itu saya, beliau dan juga Ustaz Zamri Mantop telah berceramah dekat Dun Sungai Burung. Masa itu memang sakanlah kita hentam habis-habisan kerajaan perpaduan madani ini. Saya teringat lagi ceramah beliau yang beliau memang betul-betul hentam DAP dan sebagainya. Memang gila-gila betul tuan-tuan sekalian. Nampak semangat ke-UMNO-nya kat situ. Siap hentam mak sabu lagi dalam dewan dulu. Tak ingat dunia di masa ni kan. Tengok-tengok beliau menjadi salah seekor salah seorang yang menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri tetapi mengumumkan tak melompat parti. Biasalah taktik kerajaan madani untuk mengatasi masalah akta lompat parti. Alasan yang diberikan sama sahaja dengan 5 lagi rakan kataknya yang telah melompat terlebih dahulu, iaitu konon-kononnya untuk menjaga kebajikan rakyat lah, untuk memastikan pembangunan dekat kawasan lah dan semacam-macam lagi lah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita perhatikan dekat kawasan-kawasan mereka yang melompat ini pun kita tak nampak pun pembangunan naik sangat sebenarnya. Pelik juga. Kata dapat 30 juta, 50 juta. Lebih kurang macam tu lah jumlahnya kan. Mana pergi duit tu masalahnya. Jangan main-main. Ni tanya ni tahu. Bukan tuduh. Tapi macam pelik je. Lelong, ya Habibi, ya Maulana, ya Siri, ya Syekh. Jadi itulah. Kalaulah mereka ini kata yang mereka ini melompat semata-mata untuk rakyat dan sebagainya. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Putih Balkis, tolong jap. Bongak je kerja kau. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Pada malam ini, saya nak ulas secara ringkaslah berkenaan dengan lompatan yang terkini ini. Yang pertama, macam mana kita tahu konon-kononnya langkah Dubai begitu meletup sekali pada bulan 12 dan juga pada awal bulan 1 ini. Tengok-tengok MP Tanjung Karang pula melompat sokong Perdana Menteri. Jadinya tuan-tuan sekalian, ulasan ringkas saya berkenaan hal itu ialah kalau betul langkah Dubai itu wujud, langkah Dubai itu tidak membabitkan sebarang duit mungkin. Tetapi langkah berunding oleh Perdana Menteri ini ada melibatkan duit. Tapi duit itu datang bentuk peruntukan lah. Kalau cakap benda lain, bahaya dan kesamaan. Jadinya, apa-apa pun, duit menang. Nak cakap macam mana? Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin sudah tiba masanya lah untuk bersatu bertindak untuk memecat ke-6 mangkuk ayun ini masalahnya. Peduli apa kalau mereka dipecat dan mereka boleh menyertai parti lain ke ataupun kekal dekat kursi co-saver ke. Sebab sekarang kalau mereka kekal dekat kursi mereka pun, mereka tetap menyokong Perdana Menteri. Jadi apa point korang biarkan, katalah isteri korang sebagai contohnya yang dah berjimak dengan lelaki lain, gila-gila punya berjimak, setiap hari berjimak pun sampai sanggup serah segala-galanya atas sampai bawah, tapi korang nak simpan lagi sebagai isteri. Tak rasa macam dayus ke masalahnya? Hamzah Zainuddin, buatlah kerja sikit. Taulah anda tak function sangat sebagai ketua pembangkang. Takkanlah sebagai Setiausaha Agung Bersatu pun anda tak function. Pecat je lah diorang ni. Apa masalahnya? Yang anda takut sangat ni kenapa masalahnya? Yang ketiganya tuan-tuan sekalian, selepas ini untuk PRU akan datang, kena pastikan setiap calon, tak kiralah daripada PAS ataupun Bersatu atau mana-mana pihak yang beraspirasi untuk melawan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Kerajaan Perpaduan Madani ini, pastikan mereka ini disaring kau-kau terlebih dahulu. Pastikan mereka ini kalau boleh, tak ada lagi dah option sebenarnya, pastikan mereka ini tidak ada langsung sebarang kes yang boleh sangkut dengan SPRM, tak kiralah yang besar bagak ataupun yang sebesar zarah. Sebab mereka ini kadang-kadang mungkin satu sebab mereka takut tak dapat peruntukan. Okey, fine lah, kita ambil alasan mereka. Tetapi antara lain seperti mana yang telah disebutkan oleh Hamzah sendiri, ada di antara mereka ini katanya telah diugut menggunakan SPRM dan juga jabatan-jabatan kerajaan yang lain. Kalau mereka ini tak ada kes, kalau mereka ini tidak melakukan apa-apa kesalahan dan sebagainya, jadi kenapa nak takut? Orang yang tak takut, orang yang benar, mereka tidak akan termakan dengan segala bentuk ugutan dan apa-apalah. Jadi saringan itu adalah perlu. Sebab sekarang ini yang paling penting, rakyat nak tengok MP yang bersih dan yang jujur, ikhlas serta tidak khianat. Mereka tak peduli nama besar. So kating
kau lah nama kau besar ke kecil ke apa-apa ke. Tapi kalau nama kau besar pun, tapi kau banyak sangat kes, itu sangkut, ini sangkut sampai kau mudah berlutut dekat orang lain, baik, tak payah. Yang keempat, yang ni paling penting sebenarnya tuan-tuan sekalian. Ramai orang bila melihat seorang lagi MP bersatu melompat macam ni, masing-masing telah mula mengatakan kenapa tidak PAS sahaja yang lead semua ini, kenapa tidak PAS sahaja yang betul-betul menjuarai isu pembangkang serta melawan PRU sebagai parti yang solo, ataupun semuanya bergabung di bawah PAS dan macam-macam lagi lah. Bagi saya tuan-tuan sekalian, ada betulnya PAS memang parti yang sangat-sangat bersih. MP-MP dia, adun-adun dia bersih belaka, insya-Allah. Sebab kalau kita perhatikan, MP ataupun adun PAS ini memang tak pernah lompat parti. Adun atau MP PKR pernah lompat parti. Adun atau MP DAP pernah lompat parti. UMNO jangan ceritalah bersatu sekarang ni. Macam-macam lagi sebenarnya. Jadi yang betul-betul bersih sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian ialah PAS. Tetapi satu je isu dengan PAS masalahnya, iaitu macam saya selalu katakan, mereka ini sangat slow, terutamanya tentang isu-isu rakyat. Mereka tidak menggerakkan mobilisasi yang sepatutnya untuk menjuarai isu rakyat. Mereka kalau buat himpunan sangat-sangat power, memang tak boleh nafi. Mereka kalau buat jentera, marvelous, memang tak ingat dunia. Tetapi bab menjuarai isu rakyat, MP-MP PAS ini, pimpinan-pimpinan PAS ini, tak kira lah berada di luar parlimen atau dalam parlimen, masing-masing kelihatannya sangat-sangat slow. Mungkin kita boleh tolak tepi beberapa orang yang obvious seperti Ustaz Ahmad Fali Syari ataupun Sanusi Mat Nor. Mereka ini sangat-sangat laju menjuarai isu-isu rakyat dan macam-macam lagi. Tetapi yang lain mana pergi? Syahid Cik Sulaiman, seorang pakar ekonomi sebenarnya, seorang yang saya cakap terus terang genius dalam bab ekonomi. Tetapi saya tak nampak pun orang kata apa video beliau ke apa-apa ke yang menceritakan tentang ekonomi. Cuba untuk bidas balik Rafiz Ramli dengan teori-teori ekonomi yang tunggang terbalik tersebut. Saya tak nampak beliau bagaimana masalahnya. Sepatutnya orang macam Syahid inilah bangkit untuk menjelaskan tentang ekonomi kepada rakyat, so that rakyat akan yakin, oh Syahid ini memang pandai gila buat ekonomi, kita akan pilih Syahid sebagai MP selepas ini. Kita akan pastikan Syahid menjadi sekurang-kurangnya seorang menteri, terutamanya dalam bidang ekonomi. Itu baru betul. Memanglah Syahid ini mempunyai kelayakan dan juga kepandaian dalam bidang tersebut secara betulnya. Bukan macam Rafizi. Rafizi tak ada ijazah ekonomi, Syahid ada ijazah ekonomi. Tetapi kalaulah segala pakej yang ada dalam badan itu tidak ditonjolkan kepada orang ramai, baik, tak payah ada pakej masalahnya. Zaman untuk kita tawaduk, oh tak apalah Syekh, entahlah ke depan, tak apa, anda tokong belakang. Benda ini dah boleh tolak jauh-jauh dah. Sekarang zaman moden, rakyat mahukan kepantasan, rakyat mahukan kegarangan. Jadi kalau nak PAS ganti bersatu sebagai leader dalam Perikatan Nasional, memang saya ala-alukan, memang betul pun patutnya macam tu. Tetapi selagi macam ni lah MP-MP PAS, selagi mereka ini tidak ke depan untuk menjadi isu rakyat, saya tak nampak yang mereka boleh pergi jauh masalahnya. Macam PRU dulu, orang nampak PAS ini boleh pergi, orang nampak PAS ini ada pengalaman. Tetapi dalam masa yang sama juga, mereka tak yakin sebab MP PAS ni function ke tak function. Padahal kita ada banyak sangat hidden gem. Kita ada Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar, kita ada Sanusi sendiri, kita ada ramai sebanyak MP-MP dan juga adun-adun dan juga pimpinan-pimpinan PAS yang profesional dalam pelbagai bidang. Tetapi orang tak tahu. Kenapa orang tak tahu? Sebab kita tak tunjulkan. Bila nak tunjulkan? Tunggu sampai Dajjal muncul, tunggu sampai matahari timbul belah barat, baru nak tunjulkan semua itu. Masa itu semua dah terlambat masalahnya. Jadi berbalik pada isu kita tuan-tuan sekalian, saya faham ramai penyokong Perikatan Nasional dan juga rakyat sangat-sangat kecewa dengan tindakan Zulkifli ini. Dan saya juga sangat-sangat kecewa. Macam saya katakan tadi, saya pernah berceramah sepentas dengan beliau dan kepada Hamzah Zainuddin. Saya tak pedulilah kalau anda kata, oh ini strategi dan sebagainya. Strategi ini at least kita nampak kita menuju ke arah kemenangan. Tapi kalau macam ni gayanya, ini menuju ke arah kejahanaman. Jadi je kalau anda gagal bertindak dengan tegas dan sewajarnya selaku Setiausaha Agung Bersatu, maka mungkin sudah tiba masanya lah untuk kita, rakyat Malaysia yang sudah muak dengan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim tetapi sangat-sangat kecewa dengan Bersatu dan juga MP-MP yang melompat ini, untuk jumpa dengan Hamzah dan tanyakan soalan ini biar dia ada akai. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?